أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita mengangkat rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi pada pagi ini. Pada pagi ini kita tak baca kitab yang biasa kita baca. Jadi kita pada pagi ini kita berada dalam kuliah di bawah tajuk mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tajuk WCPLT. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Amin. Memudahkan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat. Amin. Menambahkan amal kebajikan dan mendekatkan mereka dengan Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbal alamin. Mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai keluarga Nabi ialah merupakan satu tuntutan dalam agama. Maka sebab itu bila mana kita berselawat, kita diajak untuk berselawat sama kepada keluarga Rasulullah. Seperti yang biasa kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawatkanlah kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Maksudnya, daripada yang biasa kita buat, dapat kita faham bahawasanya mencintai keluarga Nabi ialah tuntutan kepada agama. Sehingga bila mana kita doakan Rasulullah, kita mendoakan juga keluarga Rasulullah dan juga para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam.
Di sana Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melalui lidahnya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut, alimu auladakum ala thalathi khisal, ajarkan anak kamu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kamu, wa ali baitihi, dan mencintai keluarga nabinya, wa tilawatil Quran, dan cintai membaca Al-Quran. Nabi suruh kita ajak anak-anak kita untuk mencintainya, kemudian mencintai keluarganya, kemudian mencintai membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kita baca waktu mana kita bertahlil? Macam mana? Ingat tak? Kita kena buat tahlil baru ramai. Yang tengah-tengah Al-Tahir. Apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu Hamidum Majid. Sebelum tu apa? Wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu Hamidum Majid. Macam mana? Wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti. Wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Innahu Hamidum Majid. Itu juga ayat yang menyebut tentang betapa keluarga Nabi itu yang merupakan kelompok manusia yang wajib kita menyayangi, mengasihi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ya ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkatan Allah alaikum ahlal bait, atas kamu wahai keluarga Rasulullah. Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah itu Hamid, Allah itu Majid. Maka mencintai keluarga Nabi itu ialah merupakan tuntutan di dalam agama kita, kerana mereka menjadi penolong yang paling kuat kepada Rasulullah di awal-awal Islam, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sewaktu mana Nabi kita SAW diboikot selama 4 tahun, tak boleh, dilarang oleh Quraisy untuk bermuamalah, bergaul, bercakap dengan keluarga Rasulullah. Maka mereka tetap mempertahankan Rasulullah. Sebenarnya jalur daripada keturunan ini ada 4. Bani Naufal, Bani Abdi Syamsin, Bani Al-Muttalib, Bani Hashim. Jadi Naufal, Abdul Syamsin, Hashim dan Al-Muttalib ni 4 beradik. Tapi 4 beradik ni keluarga yang diiktiraf oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanyalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sahaja. Sementara keluarga daripada Abdi Syamsin dan keluarga Naufal ditolak oleh Allah menjadi keluarga Rasulullah. Pasal apa? Sebab mereka menentang Islam. Bani Naufal dan Bani Abdi Syamsin menentang Islam. Sebaliknya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib menyokong Islam. Maka di atas sifat mereka menyokong dan
menolong Rasulullah, maka mereka diperlakukan sebagai keluarga Rasulullah. Sementara yang menentang Rasulullah diiktiraf oleh agama sebagai musuh Allah, dan mereka tak diperlakukan sebagai keluarga Rasulullah. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada awal-awal Islam Nabi telah membawa agama ni seorang diri, dan menyokong perjuangan Nabi ialah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Di samping yang menyokong Nabi ialah para sahabat yang lain. Di mana kelebihan keluarga menyokong perjuangan? Keluarga menyokong perjuangan ala Sayyidina Muhammad ialah satu kekuatan. Sebagai contoh, seseorang yang masuk calon pilihan raya bertanding dalam satu dun ataupun satu kawasan. Bila dia bertanding, dia orang tempatan, satu. Yang kedua, dia disokong oleh ahli keluarga dia. Jadi dia mendapat satu sokongan yang sangat padu sebab keluarga menyokong. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang itu ditentang oleh keluarga sendiri, tentulah tidak semudah dia menjalankan urusan untuk mendapat tempat di hati orang lain. Orang pun kata keluarga dia pun lawan dia. Hak tu buah tu kena dah tersumpah awal lagi. Tapi kalau keluarga menyokong, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu disitulah kekuatan seseorang pendakwah, pejuang. Bahkan itulah kekuatan yang paling penting dalam nak menyebarkan Islam dan agama. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita tengok pendakwah-pendakwah dulu, para alim ulama yang mai daripada jauh, contoh mereka mai daripada Hadramaut. Pendakwah-pendakwah dulu yang datang bawa Islam ke Nusantara, mereka datang daripada Hadramaut kebanyakannya. Pasal apa Hadramaut? Hadramaut tempat tinggal banyak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka datang ke Nusantara, ke tanah Melayu, mereka bawa Islam. Di situ lagi satu bukti dan satu petunjuk bahawa keluarga Nabi hendaklah dimulia dan diraikan, sebab mereka sangat berjasa kepada kita. Mereka datang bawa Islam kepada kita. Mereka datang bawa agama kepada kita. Maka di atas sifat jasa besar mereka membawa agama, maka mereka wajib kita hargai, kita kasih dan kita cintai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sejarah Nusantara sebagai contoh, keluarga Nabi sama ada daripada pihak sebelah Sayyidina Hasan ataupun pihak belah Sayyidina Husain, telah menjalankan kerja yang sama menyebarkan Islam di tanah Melayu dan di Nusantara. Kalau di sebelah Filipina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatta ke Sabah dan Sarawak, hatta ke Brunei. Jadi yang bawa Islam kebanyakannya
ialah daripada golongan syarif, iaitu daripada susul galur Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke Indonesia dan juga ke Tanah Melayu, jadi banyak yang datang menjabat Islam daripada pihak belah Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, khususnya daripada Palembang, daripada mereka berpengkalan di Palembang. Begitu juga secara penyebaran Islam melalui dakwah wali-wali songo. Jadi wali-wali songo ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga bersusul galur daripada keturunan Rasulullah juga. Azamat Khan yang datang daripada keluarga Nabi, yang datang melalui India, lepas tu menyebar sampai ke Nusantara. Jadi di situ, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apakah nikmat yang besar yang kamu nak dustai? Sejarah telah merekod dan mencatat begitu besar jasa keluarga Rasulullah kepada kita semua. Sayyidina Muhammad, kalau tak kerana mereka, belum sampai Islam kepada kita. Kalau kita di Kedah ni, Islam masuk ke Kedah melalui seorang pendakwah ulung, iaitu Syekh Abdullah Al-Qumari, yang datang berdakwah sehingga Raja Kedah yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah I, masuk Islam. Hinggalah terbuka negeri Kedah dan juga keseluruhan Nusantara Islam melalui keluarga Nabi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga Islam masuk ke Aceh. Islam masuk ke Aceh juga melalui keluarga Nabi juga, Sayyidina Muhammad. Nabi SAW dengan kelebihan dan keutamaannya, dengan kelebihan dan keutamaannya, mengajak Aceh ketika itu, iaitu Merah Silu, yang akhirnya bertukar nama kepada Sultan Malikus Saleh. Islam dengan asbab dia bermimpi jumpa Rasulullah, dan Nabi SAW bagi pesanan pada dia, esok bila mana datang seseorang di tepi pantai, kamu tunggu dia. Jadi pesan Rasulullah, kamu ikut agama dia. Maka mendaratlah seseorang yang bernama Sayyid Ali. Maka dia sampai-sampai mendarat tepi pantai, langsung sembahyang. Itu sifat orang beriman. Tak mana mereka sampai, terlebih dulu mereka solat. Bila dia sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, raja dah tunggu. Jadi akhirnya raja masuk Islam, masuk menganut agama yang dibawa oleh keluarga Nabi ini. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan keluarga Nabi SAW datang kepada kita, ke Nusantara, bahkan ke Asia. Islam sampai di China sebagai contoh. Maka lahir ahli pelayaran yang hebat seperti, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa nama tu? Laksmana Chinghu. Dia juga ahlu baiti Rasulullah, keluarga Nabi. Seperti juga datangnya putri Hang Lipo, dia juga ialah keluarga Nabi juga. Sehingga dalam sejarah Melaka, dalam sejarah Melaka, seorang hulu balang Melayu yang hebat ketika itu, Hang Tuah, dia juga keluarga Nabi juga, namanya Syed Abdul Rahman. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga berdiri kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti berdiri kerajaan Ayutthaya,
iaitu 80 km ataupun 90 km daripada Bangkok berdiri kerajaan besar, kerajaan Ayutthaya ketika itu, pun diasaskan oleh keluarga Nabi juga, iaitu kerajaan Syarif Abu Bakar, Syarif Al-Bait. Maka begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kan para ulama pendakwah daripada jalur keturunan Rasulullah berkahwin dengan anak-anak raja. Bila mereka berkahwin dengan anak-anak raja, mereka jadi menantu raja. Bila mereka jadi sebahagian daripada keluarga raja, maka mudahlah untuk mereka menjalankan urusan agama, menyebarkan Islam. Itu menantu raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan sultan-sultan di tanah Melayu ini semua berjalurkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila kita tengok sejarah, maka semua kesultanan tanah Melayu berjalurkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hebat dan utamanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suatu mana penjajah menghapuskan seluruh kesultanan di Nusantara, tapi yang Allah selamatkan ialah kesultanan kekal sampai hari ini. Kalau di Indonesia, walaupun pernah ada kerajaan Kesultanan Tanah Jawa, bahkan pernah ada Kesultanan Sulu, Kesultanan Petani Darussalam, semua dihapuskan. Tapi yang tinggal ialah Kesultanan Tanah Melayu. Dengan berkat bumi yang penuh dengan rahmat dan berkat ni, maka keutuhan agama, kekuatan dan kekukuhan, kehebatan agama ini tetap kekal sampai hari ini. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tercatat dalam perlembagaan Raja Jaga Agama. Raja-raja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berjalurkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termaktub dalam perlembagaan mereka kena jaga agama. Dan selagi mana perlembagaan itu ada, selagi itulah Islam akan terjamin, insya-Allah. Jadi macam mana sekalipun agama ini akan terpelihara. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suatu mana penjajah Belanda berjaya mengkristiankan orang Indonesia, tapi Portugis tak mampu nak mengkristiankan orang Islam di tanah Melayu. Hatta keberjayaan Belanda mengkristiankan orang Indonesia, Sayyidina Muhammad, diberi kepada Belanda untuk masuk menjajah Melaka selepas itu. Sebab mereka dah berjaya mengkristiankan orang Indonesia, tetapi mereka tak berjaya untuk mengkristiankan orang Islam di tanah Melayu. Portugis ambil balik, melangsungkan kerja, tak berjaya lagi. Sehinggalah Inggeris masuk ke tanah Melayu, sekalipun mereka tak mampu untuk mengubah agama, tetapi mereka mampu mengubah cara hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi agama tetap agama orang Melayu ialah Islam. Sebab itu ciri-ciri orang Melayu ialah 4. Yang kata Melayu 4. Yang pertama sekali, mesti orang Islam. Yang kedua, tinggal di tanah Melayu. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengamalkan istiadat orang Melayu. Yang keempat, bercakap bahasa Melayu. Itulah Melayu. Syarat pertama mesti Islam. Maksudnya, sekalipun tinggal di tanah Melayu, mengamalkan budaya orang Melayu, cakap Melayu lagi, tapi tak Islam, tak nama Melayu.
Jadi seolah-olahnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat kita kata orang Melayu ialah orang beragama, orang Melayu Islam. Dan subhanallah, Allah pilih orang Melayu sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menjadi bangsa yang beragama. Kuat tak kuat tu benda lain, tapi bangsa ni bangsa beragama. Ada orang yang kuat agama, ada orang yang tak kuat agama. Tapi sekalipun tak kuat agama, kalau kita kata tak Islam, jadi macam mana? Kena terajang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walaupun tak sembahyang, jangan kata dia tak Islam. Tetap dia kena kata dia Islam. Dan bangsa ini bangsa yang subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang sangat unik. Bangsa yang keluarga Nabi SAW gelombang demi gelombang datang ke Nusantara, berlapis-lapis main gelombang ni, main pula hak ni. Tak pernah habis datang keluarga Rasulullah SAW, menyebarkan agama, menyampaikan Islam pada hari-hari pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu mai lagi keluarga Nabi yang seterusnya memperkuatkan lagi, mai lagi keluarga Nabi yang seterusnya memperkuatkan lagi, sehingga alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kekal agama duduk dalam diri orang Melayu. Maka tuan-tuan muslim dan muslimat yang mata Allah sekalian, di sana ada satu telahan bangsa Islam, bangsa yang sangat merasa berjasa kita pada keluarga Nabi ini. Bangsa ini akan memerintah dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu mana bangsa-bangsa lain telah memerintah dunia. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari yang kami putar-putarkan di antara manusia. Orang Arab dah memerintah dunia, bangsa Islam yang memerintah dunia, bermula daripada zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rashidin, di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian ke Mesir, kemudian berakhir pemerintahan bangsa Islam Arab memerintah dunia, berpindah kepada bangsa Turki pun dah memerintah dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad di zaman khilafah Utsmaniyah di Turki. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bangsa Kurdish pun telah pernah memegang panji-panji Islam, berkuasa dalam dunia ni pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tinggal bangsa yang masih belum memerintah dunia ialah orang Melayu. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panji-panji hitam yang akan mengembalikan balik kedaulatan Palestin ataupun bumi Al-Quds ialah daripada timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Timur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan menjadi saksi kebangkitan Islam di akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka itulah yang dinantikan oleh mereka. Kalau tengok daripada orang Palestin, mereka telah berjuang bermati-matian, habis dah kita kata, lawan dengan Israel, lawan dengan Yahudi, tapi mereka masih belum menang lagi. Mereka dah guna habis dah mekanisme kemampuan yang ada, dan mereka tak menang lagi. Sebab kemenangan datang daripada timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma panji-panji hitam tu, adakah semata-mata maknanya bawa panji-panji hitam?
Sasa bawa panji-panji hitam, diklaimkanlah itulah yang dijanji oleh Rasulullah. Macam tu kan. Daesh pun bawa panji-panji hitam, ISIS bawa panji-panji hitam. Sebenarnya panji-panji hitam itu maknanya Ahlu Baiti Rasulillah. Itu makna panji-panji hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya dia akan bawa Islam, memperjuangkan Islam. Dia akan mengembalikan balik kemenangan di Masjidil Aqsa. Ialah tentera Rasulullah, ialah tentera keluarga Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang disyaratkan dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi ialah pemimpin terakhir di kalangan umat Muhammad yang akan memenangkan balik agama ni. Jadi macam mana kita tak berterima kasih kepada keluarga Rasulullah? Keluarga Nabi lah yang menyampaikan Islam kepada kita, Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan keluarga Nabi lah yang akan memenangkan balik Islam kepada dunia yang ada pada hari ini. Imam Mahdi daripada keturunan ayahnya ialah Sayyidina Hasan, daripada pihak ibunya Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi bergabung di antara darah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka lahirlah seseorang yang Nabi kata ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Nama ayah, namanya namaku, nama ayahnya nama ayahku. Dan Nabi sebut Imam Mahdi yushbihuni khalqan, Imam Mahdi yushbihuni khulqan wala yushbihuni khalqan. Dia sama denganku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada akhlak dan peribadinya, tapi tak serupa denganku pada rupanya. Macam tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tunggu dan kita nanti. Jadi macam mana Nabi kata serupa dengan dia pada akhlak, tak serupa Nabi pada rupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rupa ni ialah pada bangsa. Rupa ni pada bangsa. Muka macam ni Cina, muka macam ni Korea, muka macam ni India, muka macam ni Melayu, muka macam ni orang putih. Jadi tak sama pada rupa, itu ialah bangsa. Tapi sama dengan Nabi pada akhlak. Walaupun kita mungkin kita tak sama pada bangsa, tapi kita boleh sama dengan Nabi pada akhlak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang Nabi kata, ajarkan anak kamu 3 perkara. Kasih kepada Nabi kamu, kasih pada keluarga Nabi kamu, dan kasih kepada membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kamu 2 lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh dengan 2 perkara ini. Kitab Allah wa itrati. Yang pertama, kamu pegang dengan Al-Quran. Yang kedua, kamu berpegang teguh dengan keluarga. Maknanya, orang yang mewarisi Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengambil manhaj Rasulullah SAW, itu ialah keluarga Rasulullah. Keluarga Nabi ini ada 2 istilah. Yang pertamanya iaitu mereka yang bernasabkan daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Yang kedua ialah kullu mu'minin taqiyyin,
setiap orang beriman dan bertakwa ialah keluarga Rasulullah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa di atas manhaj Rasulullah ialah keluarga Rasulullah. Maka Nabi kata, ajarkan anak kamu 3 perkara. Kasih kepada Nabi kamu, dan yang kedua, kasih kepada keluarga Nabi kamu. Itu kasih kepada setiap orang beriman dan bertakwa yang mewarisi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita berpegang teguh dengan kedua perkara ni, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Walaupun hari ini kita duduk dalam keadaan konflik politik yang tidak stabil, tapi orang beriman kena berpegang dengan manhaj Rasulullah. Manhaj Nabi ni dipegang oleh siapa? Manhaj Nabi dipegang oleh ulama. Seperti mana yang disebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama ialah waris Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka sebab Nabi kita juga menjamin, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak berhimpun dan berpakat ulama umatku di atas kesesatan. Jadi kalau itu kesesatan, itu kebatilan, tidak ada tolak ansur. Kita tak boleh berpakat dengan orang-orang yang jahat. Kita tak boleh berpakat dengan orang-orang yang tidak berpendirian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendirian kita ialah agama. Kita menyukai seseorang kerana agama, kita membenci seseorang pun mesti kerana agama. Kita tak boleh menyukai seseorang kerana pembawakannya, dan kita tak boleh membenci seseorang pun kerana di atas asas yang lain daripada agama. Kepentingan diri tak ada. Yang ada hanyalah kepentingan agama. Kita boleh bertahaluf, kita boleh berpakat hatta dengan orang bukan Islam pun, selagi mana dia tak musuhi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila mana hari itu kita berpakat, dia tak menunjuk, dia menentang kita, okey, boleh. Waktu tu ada keizinan daripada syarak. Tapi bila mana dia dah tukar, daripada hari itu dia menyokong, hari ini dia menentang, jadi ketika itu tak boleh lagi kita bersama-sama. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pendirian ini ialah kebenaran. Bila dia kebenaran, wajib kita mempertahan dan menyokong, bahkan memperkuatkan kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, sebenarnya bila mana kita duduk atas kebenaran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak perlu mencari hujah, sebarang hujah untuk menghujahkan kita benar. Yang batil ni dia kena cari juga macam mana jalan ataupun hujah untuk membenarkan dia. Kebenaran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak perlu cari hujah untuk membenarkan dia kebenaran. Diri dia dah benar lah. Berdirilah di atas kebenaran. Bila kita berdiri atas benar, lama-lama batil akan sirna. Seperti mana malam bila mendatang matahari, maka hilanglah malam, datanglah siang. Kebenaran macam tu. Lambat laun dia akan menang juga, walaupun kadang-kadang dia tak menang pada peringkat awal. Dia lemah. Lemah mungkin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lemah mungkin antaranya sebab dicatur. Ada orang yang mencatur, ada kuasa luar yang mencatur, ada kuasa dalam yang mencatur, menyebabkan dia duduk bawah tak menang. Tapi lama-lama dia akan menang juga. Seperti mana yang disebut oleh ulama, al-haqqu qad yad'af walakin yantasir. Kebenaran kadang-kadang dia lemah, tapi dia akan menang. Wal haqqu
qad yantasir walakin la yadum. Sebaliknya kebatilan kadang-kadang dia menang tapi dia tidak lama. Kebatilan kadang-kadang dia menang tapi dia tak lama, dia akan kalah. Sebab itu kita ni kena duduk dengan kelompok yang benar. Maka duduk atas kebenaran, itulah yang menangkan agama, yang memenangkan Islam. Itulah manhaj yang dibawa oleh Rasulullah dan keluarganya sampai ke hari ini. Ya, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun Islam pernah ditindas, sebagai contoh umat Islam yang duduk di bawah kesatuan Soviet Union, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berapa puluh tahun mereka duduk dalam penjajahan bentahan komunis. Masjid diruntuh, sekolah-sekolah agama dimusnahkan, sampai ketika itu orang tak reti dah baca Quran, habis. Tapi hari ini subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sebab berlaku pertempuran, peperangan yang hebat, suatu mana perang Soviet dengan Afghanistan, maka akhirnya Soviet yang besar, yang menguasai, yang merintah beberapa negara umat Islam akhirnya lemah, akhirnya jatuh, dan muncullah negara-negara Islam yang hari itu ditindas hari itu. Tuman Islam macam mana pun dia takkan kalah, walaupun dia lemah tapi dia akan menang juga akhirnya. Subhanallah. Nah, sebab itu antara kekuatan Putin ialah bersama-sama dengan umat Islam ala sayyidina Muhammad. Bangsa ni telah tahan uji, walaupun ditindas tapi mereka tak habis, mereka akan bangkit. Itulah yang dinyatakan Islam. Walaupun orang cuba nista, orang cuba menghina, tapi tetap dia akan bangkit dan menang juga. Sebab janji Tuhan, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadam cahaya Allah dengan bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Hampa larat, nista, buat fitnah, silakan, tapi semua takkan berjaya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya sekalipun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka hanya mampu bertahan berapa lama, dan mereka akan akur akhirnya kepada Islam. Bagi contoh, kita kata macam kerajaan Thailand. Hari ini Thailand menguasai. Dulu ada kerajaan Islam Pertani, kerajaan Islam Maratiwat, kerajaan Islam Yala. Allahumma salli ala sayyidina. Itu semua negara-negara Islam dulu. Tapi dengan perancangan penjajah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dimerdekakan negeri-negeri ataupun negara-negara tu. Maka negeri umat Islam ni tak di bawah kerajaan itu. Maka itulah sejarah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, negara umat Islam berada di bawah pemerintahan orang yang bukan Islam. Sama juga seperti di Filipina. Filipina tu negara Islam dulu, kerajaan Islam Mindanao. Dan mereka tak pernah kalah pun, mereka tak pernah dijajah pun. Tapi bila mai Amerika, sallallahu sayyidina Muhammad tak menguasai Filipina, sallallahu sayyidina Muhammad, jadi mereka memerdekakan Filipina. Sedangkan orang yang berada di Mindanao tak pernah dikalahkan pun. Jadi dimasukkan di bawah pemerintahan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka senang dengan mudahnya dideklarkan itu ialah Filipina, dan agamanya Kristian, sedangkan mereka tak pernah kalah pun. Begitu juga di Pertani, mereka tak pernah kalah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai hari ini mereka tak pernah kalah. Tapi mereka dimasukkan di dalam kerajaan yang diperintah oleh orang yang bukan Islam. Tapi lambat laun masalah Sayyidina Muhammad macam mana pun mereka akan menang, seperti mana umat Islam di Rusia, seperti mana Mindanao mereka akan menang. Jadi masanya akan sampai seperti baby yang duduk dalam perut ibu, cukup masa dia akan keluar. Jadi begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam di seluruh dunia alam ini, Islam akan bangkit berkat kita mengasihi Rasulullah dan mengasihi keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Karena berterima kasih kepada orang yang berjasa adalah tuntutan kepada agama. Seperti mana yang Nabi sebut, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang tak berterima kasih ke orang, berarti dia tak berterima kasih pada Allah. Keluarga Nabi wajar kita mengasihi mereka kerana mereka berjasa besar kepada kita, dengan sebab mereka datang Islam kepada kita. Alhamdulillah. Subhanallah, kita harap Allah izin kita semua untuk melihat Islam bangun akhirnya menjadi kuasa besar dunia, insya-Allah. Cuma kena sabar dan kena terus berjuang untuk mempertahankan agama dan membela agama ini sehingga berjaya. Kerana kemenangan Islam ialah kemenangan kepada umat manusia. Kemenangan Islam ialah kemenangan umat manusia. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Islam ialah rahmat kepada sekalian alam. Dan setiap kezaliman akan kalah dan musnah. Dan bila kezaliman semua kalah dan musnah, ketika itu menanglah umat manusia. Maka bahagia dan harmonilah kita hidup dalam dunia yang di bawah, yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Rahmatan lil alamin. Yang baik daripada Allah kuasa sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah menjadikan kita tetap istiqamah di atas agama dan perjuangan Islam yang mulia ini, insya-Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.